أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد وتعظيم لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kata Allah, telah sampai umur Nabi Allah Ismail boleh membantu ayahnya Nabi Allah Ibrahim untuk meninggikan binaan Kaabah. Lalu berkata Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail, wahai anakku yang kusayangi, ayah telah bermimpi Allah memerintahkan agar ayah menyembelih engkau wahai Ismail. Apakah pandangan dan pendapatmu? Lalu berkata Nabi Allah Ismail kepada ayah, wahai ayahanda yang kusayangi, kalau itulah datangnya daripada Allah dan Allah memerintahkan supaya menyembelih aku, laksanakan dengan rasa taat dan ikhlas. Nescaya ayah akan dapati nanti saya tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar, yakni yang mendapat kemenangan, kejayaan. Sadaqallahul Azim. Surah As-Saffat ayat 102. Surah As-Saffat ayat 102. Yang saya mulakan, Ngursi Masjid Nurul Ihsan, berbahagia seluruh tuan kuasa pentadbir masjid, tuan imam, tuan Bilal, dan muslimin muslimat, tuan dan perempuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah pada pagi subuh Jumaat yang berkat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semua, dan begitu juga mengampuni mudah-mudahan segala dosa yang kita lakukan. Sebabnya bila mana kita berada pada satu majlis yang amat disukai, dicintai oleh Allah, Rasul dan juga para malaikat. Nabi kata orang yang berada dalam majlis ilmu ni pada waktu itu, wa innal malaikah latad'u ajnihataha, malaikat turun daripada arasy bersama dengan kita dan duduk bersama dengan kita, mengembangkan sayapnya, yakni kehebatan, sehinggalah selesai akan dikira, dihitung berapa banyak jumlah pahala yang kita dapat, yang kita boleh peroleh. Dan hadis yang lain Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila jannah, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang pergi menjalani satu jalan menuntut ilmu, maka lalu Allah akan mempermudah dia, mempermudahkan akannya untuk dia berada ataupun menuju dia ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi besar kelebihan kita yang berada dalam majlis ilmu dengan keberkatan di pagi Jumaat yang mulia ini lagi. InsyaAllah mudahan besar pahala yang kita dapat dengan ujian lagi, hujan punya lebat pukul 3-4 pagi tadi. Allahu Akbar. Ya. Tapi tetap masih lagi tuan-tuan boleh berada di rumah Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan bertambah-tambah kelebihan pahala yang Allah nak berikan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semakin hampir menuju pada tanggal 10 Zulhijjah, iaitu hari yang disebut sebagai hari raya Aidul Adha, sebagai hari raya Aidul Adha, hari yang dianugerahkan oleh Allah 2 hari untuk kita berhari raya, berseronok, bergembira. Satu hari raya Aidul Fitri yang dah berlalu, yang akan tiba insya-Allah hari raya Aidul Adha. Hari ini pun dah 20 berapa hari dah, 24 Zulqa'dah. Dalam hari lagi seminggu lagi tirai dilabuhkan, maka menyingkap pula satu bulan yang terakhir di dalam takwim hijri, bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah termasuk bulan suci, bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim ila akhir ayat. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi kami yang kami ciptakan ialah sebanyak 12 bulan yang kami ciptakan sejak daripada kami ciptakan langit dan bumi. Jadi maknanya Allah cipta bulan ni lama dah, serentak dengan kejadian ciptaan langit dan bumi. Bulan ada 12 bulan, dan daripada 12 bulan itu kata Allah minha arba'atul hurum, ada 4 bulan, bulan yang hurum, bulan yang dihormati, bulan suci. Itulah agama yang lurus kata Allah, wala tazlimu fihi anfusakum, dan jangan kamu melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut. Maka orang Arab dulunya sebelum datangnya Nabi SAW dah memang amalkan bulan yang disebut ini oleh Nabi. Yang pertama bulan Muharram, bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dalam Quran tak sebut nama 4 bulan, tapi hadis Nabi menyebut bulan ni bulan suci, tak melakukan perbuatan pergaduhan, perbalahan, persengketaan. Sebaliknya mereka damai dalam bulan ni. Mereka jaga sungguh ni. Ni sebelum kedatangan Islam di Mekah. Dan seterusnya waktu Rasulullah berada di Mekah, maka diteruskan, iaitu kesucian bulan ini diperakui. Yang kata bulan Zulqa'dah yang kita sedang berada, dan bulan Zulhijjah. Banyaklah benda-benda perkara yang kita boleh mengambil suatu ibrah, pengajaran daripadanya. Dahlah berada kita pada bulan suci, kemudian datangnya pula ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pun juga bertujuan antara sebab ataupun hikmahnya ialah untuk penyucian jiwa daripada penyakit bakhil, daripada penyakit kedekut. Ni penyucian hati ni. Allah nak uji para hambanya. Dalam hadis At-Tirmizi, dan hadis ini disifatkan sebagai hadis hasan, Nabi SAW bersabda, ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min ihraqati dam wa innahu la ya'ti yawma qiyamah
biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jal bimakan qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsah atau kama qala. Apa maksud Nabi kata? Tidak ada amalan yang dilakukan pada hari nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar. Iaitu pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Dan seterusnya lah pada hari tasyrik. Hari 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut selain yang disebut itu adalah hari raya yang disebut hari raya korban. Yang Allah suka ialah orang yang menumpahkan darah dengan melakukan penyembelihan binatang an'am, yakni binatang korban, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas, kuda, landak, ayam, itik, angsa. Ini tak termasuk, tuan. Binatang boleh makan, tetapi bukan binatang an'am yang dikhususkan untuk melakukannya. Itu suatu ibadat nahrun tadi. Hari itu adalah tanggal hari 10 Zulhijjah. Kemudian sesungguhnya kata Nabi, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan apa yang datang pada hari kiamat, iaitu dengan tanduknya. Nabi kata akan datang pada hari kiamat nanti apa yang kita lakukan di dunia dengan sembelihan korban, tanduknya akan datang pada hari kiamat. Kemudian disebut wa asy'ariha wa azlafiha. Wa azlafiha, datang pula kukunya. Wa asy'ariha, datang pula bulu hari kiamat nanti. Kalaulah kita lihat tanduk, kuku dan juga bulu ni, mana kita makan? Tak makan, buang. Tapi Nabi sifatkan benda tu yang kita tak makan, kita buang, itu pun akan datang pada hari kiamat menjadi saksi, menjadi bukti ibadat korban kita. Cuba bayangkan, daging yang dimanfaatkan, makanannya disebut boleh kulu, makan dagingnya. Kemudian yang kedua, watasaddaqu, sedekahkan sebahagian daripadanya. Kemudian yang ketiga, wadakhiru, simpan. Yang ni dimanfaatkan tentang sekalian, yang kita boleh ambil makan, masak makan. Dah tentulah lebih lagi 3 benda yang tak ada manfaat pun datang pada hari kiamat. Inilah suatu kelebihan yang disebut di dalam hadis Nabi. Sehingga kata Nabi lagi, wa inna dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakan. Kemudian kata Rasulullah, bila mana waktu menyembelih itu darahnya belum sampai ke tanah, titisan darah itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya ialah terlebih dahulu kita diganjarkan oleh Allah dengan pahala yang cukup besar. Ini bagi orang yang melakukan ibadat korban. Inilah yang kita nilai balik. Kalaulah kita katakan kambing sekor 1,200 hari ini, nilai di sisi Allah, pahala yang Allah nak bagi pada kita tuan-tuan, ni cukup besar. Bukan main-main pahalanya. Menjadi saksi nanti segala-gala yang ada pada binatang tersebut. Kalaulah kita fikir balik ataupun fikir balik, Allah, takat RM500, RM700 makan kita tiap-tiap hari berapa banyak tuan-tuan, sekali hadap kadang, dengan nasi kambingnya, dengan ayamnya, KFC-nya dan macam-macam lagi. Tapi untuk ibadat ni setahun sekali yang kita nak buat pada hari yang disebut 10, 11, 12 dan 13. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim yang Allah perintah supaya azbahuka,
Azbah ni sembelih, ka tu dhamir ganti kepada nama anak ni Ismail. Azbahuka, sembelih anakmu. Adakah manusia punya nyawa ni bernilai 1 juta, 2 juta, boleh dibeli dengan harga 1 bilion? Tak ada. Nyawa tuan-tuan tak boleh dibeli. Binatang boleh dibeli, harganya tadi seekor kambing 1,000, 1,200. Manusia tak boleh dibeli nyawa. Maka Allah perintah supaya menyembelih anak. Nak tengok tahap bagaimana kesabaran redha kedua-duanya, baik ayahnya baik anaknya, kedua-dua yang disayangi menyayangi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan tadi Nabi Allah Ibrahim, taatnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, dan yang keduanya tanda kejayaan, kemenangan Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail nampak jelas. Cuma waktu itu Nabi Allah Ibrahim menanya kepada anaknya, apa pandanganmu? What is your opinion? Apa pendapatmu wahai Ismail? Bukan maksud Nabi Ismail ni bantah tak. Nabi Ismail tak bantah. Bahkan jawapan daripada Nabi Ismail tadi, qala ya abati fa'al. Maksud dia laksanakan ayah. Bahkan bagi motivasi pula kepada ayahnya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan izin Allah, nanti ayah akan dapati saya tergolong daripada kalangan orang yang sabar, sabir. Bertambah legalah Nabi Ibrahim. Ingatkan anaknya membantah, dah sifat Nabi dan Rasul tidak membantah. Pelaksanaannya akhirnya ditukar Nabi Ismail itu dengan seekor kibas kambing. Itu yang disembelih. Macam tu jugalah tuan-tuan. Hak kita nak buat ibadat korban ni lagi berapa hari lagi ni? 700 setengah lah kita kata satu bahagian. Memang duit habis. Tapi kesan daripada ibadat korban ni, kita rasa nantinya, nampak selesai daripada korbannya, apa kita rasa? Kita dapat rasai sekurang-kurangnya di dunia ni ketenangan hidup. Dan lebih banyak lagi jenis-jenis pengorbanan yang kita akan lakukan pada jiwa, pada harga, pada jiwanya, pada hartanya, pada masanya. Kita akan lebih manfaatkan segala-galanya kehidupan untuk mencapai redha Allah dan kejayaan kemenangan di akhirat syurga. Inna a'tainakal kautsar. Tu ayat sebelum. Allah bagi nikmat kepada mereka yang taat, yakni Nabi SAW. Tapi kata Allah, fasalli li rabbika, mu sembahyang dan mu sembelih buat ibadat korban. Itu kita punya jasa balas balik dengan ibadat solat dan juga ibadat korban. Bukanlah dua sahaja, zakat, haji, puasa, tu kena laksanakanlah. Cuma disebut fasalli li rabbika, kamu sembahyang dengan aku, sembahyang ke atas diri aku. Maksud dia li rabbika ni dengan ikhlas, khusyuk, sembahyang pada aku, kata Tuhan. Dan yang kedua, nahr, hampa buat ibadat korban. Aku bagi nikmat, tapi hampa buat benda ni. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci engkau wahai Muhammad, orang itulah yang terputus hidayah, terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri mereka. Itu nak melengkapkan tafsir surah Al-Kautsar 3 ayat. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dah kita buat ibadat korban ni, banyaklah hikmah pengajaran yang kita akan dapat. Memang dianjurkan sunat muakkad. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Mazhab Hanafi wajib bagi yang ada sa'ah, yang ada kemampuan. Hadis Ibnu Majah menyatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Bagi orang yang ada kemampuan, sa'ah ni kelapangan ditafsirkan juga kemampuan duit. Dia ada duit 10,000 dapat duit EPF berapa kali, air sinar, citra lah, macam-macam ni. Takkanlah kita fikir tak boleh ke simpan sikit bawah 1,000 aku nak buat korban. Hak yang paling murah Kemboja, pilah Kemboja, perkampungan Cham di Ho Chi Minh di Vietnam, ada perkampungan Chow Duc. Di sana nak makan daging setahun sekali, tuan-tuan. Susah. Saya dah pergi dah program korban di perkampungan Cham di Kempuchia dan juga di Vietnam. Jauh perkampungan Chow Duc ni, daripada bandar Ho Chi Minh kat 6 jam baru sampai. Susah. Orang Islam ada di sana ramai. Itulah kata tadi, 400 kita takkan tak boleh nak simpan duit, dapat duit EPF banyak. Hak yang tak ada EPF duk mengerat, mengerat padi. Satu relung tu tak ada apalah, tuan-tuan. Jadi berapa banyak padi ada di belakang rumah? Adalah sikit sat. Yalah sikit tu berapa? Mai abang. Adalah 10 relung. 10 relung, tuan-tuan. Sekali mengerat, wish, tak dah lah banyak. Dia kot dalam 10,000. 10,000, tuan-tuan. Zakat kena bayar lah. Yang disebut apa dia dalam ayat Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasalih. Apabila tiba hari menuai, hendaklah kamu tunaikan haknya. Hak ni maksud dia zakat. Saya kerja lembaga zakat Selangor 15 tahun. Dan termasuklah menguruskan zakat padi. Di mana? Di Tanjung Karang, Sungai Besar, Sabak Bernam, Sungai Burung, Sekincan. Itu tempat padi. Orang Melayu banyak sana. Yang Jawa, yang Banjak dan macam-macam lagi. Itu pun berapa ramai yang sedang nak bayar zakat padi, tak ramai kesedaran. Walhal ayat ni turun lama dah, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan zakat apabila tiba hari menuai. Hak tu maksud dia zakat. Dalam Quran dia ada sebut sedekah, dia ada sebut infak, dia ada sebut waqaf, dia ada sebut hak. Ada yang dimaksudkan zakat. Dan juga kalimah zakat itu sendiri, aqimus salata wa atuz zakah. Zakat syai'un. Zakat maksud dia menyucikan sesuatu. Zakat maksud dia bersih, berkat, subur, suci, berkembang. Itu antara maksud zakat. Jadi bila mana orang yang menyelesaikan tanggungjawab dia dengan Tuhan, zakat tak boleh tidak. Kalau zakat pertanian antara 5 hingga 10%, 5% ataupun 10% ikut cara saliran air. Dan kalau zakat harta yang umum, maka kadar zakat dia 2.5%. Banyak lagi pahala orang yang tunaikan zakat padi, tuan-tuan, zakat tanaman ni. Sebab dia 5 dan 10%, dua tu. Satu 5% dan 10%. Kalau 10,000 zakat dia 1,000. Kalau 10%, 10%. Kalau zakat gaji, zakat harta kita baru 2.5, zakat emas, zakat simpanan 100,000 baru 2,500 bayar. Cuma kalau 1,000,000, 25,000 tu banyak sikit lah. Allah Maha Adil. Ada sebab kenapa zakat tanaman padi tadi kena bayar 5 ataupun 10%. Hak yang harta 2.5%. Tak apalah, kita tak bincang hak yang tu, tuan-tuan. Nak sebut tadi, kita tunai zakat tanaman padi. Hak yang lebih simpan. Ni, aku nak tunggu ni hari nahar ni. Hari 10 Zulhijjah ni aku nak buat suatu amalan anak Adam yang disukai oleh Allah Ta'ala. Menumpahkan darah tadi. Binatang ternakan. Sebab Allah nak tengok sejauh mana yang kita sanggup buat pengorbanan yang lebih besar lagi. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma amsal fal-amsal, atau kama qala. Hadis sahih.
Nabi kata apa dia? Manusia yang berat diuji oleh Allah Ta'ala ni, kata Rasulullah, siapa dia? Al-Anbiya. Al-Anbiya ni maksud dia jamak kepada Nabi. Banyaklah Nabi-Nabi, Rasul Allah. Maka mereka ni lah yang banyak diuji oleh Allah, dan ujian yang paling berat. Asyaddun nas ni maksud syadid. Syadid, berat, dahsyat, kuat. Allah uji. Allah uji Nabi Adam alaihi salam. Ada 2 anak dengan Siti Hawa. Yang pertama Qabil. Qabil lahir dulu, Habil ni kemudian. Maka lahirlah anak lelaki 2 orang ni, kemudian ada pula kembar perempuan mereka. Siapa dia? Yang pertama iaitu Ikrimah, daripada satu perut dengan Qabil tadi. Yang kedua Lubuda, ada yang disebut Lubada. Bolehlah Lubada, boleh Lubuda, perempuan. Dua-dua ni perempuan. Ikrimah perempuan, Lubuda ni perempuan. Jadi dah si Qabil dan Habil ni masing-masing teringin. Hak yang Qabil tentulah, hak pula lahir daripada satu perut dia, Qabil ni kembar perempuannya Ikrimah ni cantik lawa, Pretty Woman ke apa benda, Miss World ke macam tu lah kot, Miss Universe, cantik. Hak yang Lubuda ni kerang. Jadi Nabi Adam nakkan supaya Habil ni kahwin dengan, nikah dengan Ikrimah. Qabil hampirlah kahwin nikah dengan Lubuda. Gitulah adatnya. Oh, Qabil kata tak, taubat aku tak ambil lah Lubuda ni. Barang dia kata. Apa barang? Tak lawa, tak cantik, kulit pun tak. Ikrimah ni hebat lah, berebut. Bukan Habil berebut, Qabil. Jadi kata Nabi Adam, wahyu Allah datang, suruh buat korban. Kerja Qabil menanam, macam kita kata sebagai petani. Qabil ni petani. Hak yang Habil ni memang dia menternak. Macam Nabi Allah Ibrahim, dia menternak kambing. Kerja Nabi Ibrahim tu Rasul Allah, tetapi dalam masa yang sama dia penternak kambing. Bukan sikit, beribu-ribu, mungkin sampai cecah ratusan ribu kambing. Diriwayatkan ada 2 ekor anjing yang menjaga ternakan kambing Nabi Allah Ibrahim, yang dipakaikan rantai emas. Kan kita kata anjing ni boleh, antaranya tujuan boleh kita pelihara. Yang pertama antaranya sebagai anjing buruan, yang keduanya inilah anjing nak menjaga ternakan, boleh. Kenapa Allah tak perintahkan Nabi Allah Ibrahim sembelih kambing? Kambing lagi sedap tuan-tuan, kan? Nasi kambing pulau apa kat sini ni kan, tu tak rasa lagi ni. InsyaAllah hari ni kot kalau ada rezeki. Semalam tuan dia sajalah dah dikenal ustaz. Ustaz mainlah kedai kami ni, kedai nasi kambing pulau, kan? Malam beli durian, makan sebiji. Mereka punya keluarga jual di situ. Beli sore-sore tu, sore sembang-sembang. Kami ada kedai nasi kambing, apa dia, grill macam-macam lagi. Try lah besok, tengok hari ni kau ada rezeki kami. Baik tuan, kambing. Tapi Nabi Ibrahim Allah tak perintah sembelih kambing, tapi sembelih orang. Bila mana Habil dia menternak, lalu diminta supaya kedua-duanya mempersembahkan korban. Had yang Qabil, korban dia buat apa dia? Seikat gandum. Had yang Habil, korban dia dah tentulah ternakan kambing dia. Akhirnya Allah menerima kambing ternakan yang dikorbankan oleh Habil, dan tidak diterima korban si Qabil, sebab korban yang dia buat hanya seikat gandum. Tuhan tak terima. Siapa yang diterima korbannya, maka berhaklah dia nak menikah dengan Ikrimah tadi, kembar masing-masing tadi. Tiba-tiba Qabil, korban tak diterima oleh Allah. Allah terima korban Habil. Maka layaklah Habil nak menikah dengan Ikrimah. Di sinilah sifat manusia, kontradiksi. Makna kontradiksi ni dia bertentangan. Dia bertentangan.
Dalam syurga lagi pertembungan antara hak dan yang batil berlaku. Antara Adam dan Hawa, yang mana Allah perintah hampa jangan makan ni daripada pokok ni, buah dia. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dalam surah Baqarah. Allah tak bagi dekat dengan pokok ni, hadhihi syajarah. Hak yang lain perpilah nak makan. Contohlah, pergi nampak buah durian, ada manggis, langsat, apa benda, perpilah. Buah lokong, duku ke apa. Tapi jangan hampa dekat ni. Fala taqraba hadhihi syajarah. Hampa dekat, hampa makan pula lagi, fatakuna minaz zalimin. Jadilah hampa orang yang zalim. Pertembungan Iblis dan syaitan. Iblis ni yang duk hasut ni. Habil dengan Qabil ni macam tu lah. Hak yang datang ni Iblis, syaitan. Macam tu jugalah Nabi Ibrahim, Ismail, Hajar waktu itu di Mekah. Datang satu bisikan, wahai Ismail, hang boleh terima ke ayah hang ni, pak hang ni suruh sembelih hang? Gila ke apa ke? Hajar, hang tak sayang ke anak laki hang? Inilah anak seorang-seorang betul. Hang datang pula jauh daripada Palestin, lalu ditinggalkan oleh suami hang ni. Tiba-tiba pula anak hang ni dah besar lah, umur belasan tahun dah. Tiba-tiba ni suami hang kata, aku nak sembelih anak aku. Dia kata Tuhan yang suruh. Boleh percaya ke? Pertembungan, tuan-tuan, antara Iblis dan syaitan, hak yang benar, hak dengan yang batil ni bertembung ni. Tu dengar-dengar suara tu adalah suara Iblis dan syaitan. Macam juga Syekh Qadir Jilani. Satu ketika dia dengar suara, wahai Syekh, hang tak payah mayang lah, duk tunggang-tunggik awat ni. Kata satu suara, hang punya kedudukan dah upgrade dah, naik dah tingkatan hang ni, kira wali besar kan, Syekh Qadir Jilani. Tak mayang dah, tak mayang dah. Syekh Qadir tahu suara tu apa dia. Suara tu adalah suara Iblis dan syaitan. Nak hasud. Syekh Qadir pun datang, Iblis, syaitan. Syekh kita di sini takkan, tuan-tuan. Kita sendiri pun macam-macam nak buat korban 400. Jangan 400 ni nilai besar. Kalau susu cucu bukan dah anak, cucu dah. Susu cucu ni boleh beli nak dekat 14 tin tu. Lebih lagi. Datang lah. 400 janganlah modal untuk 6 bulan makan. Ni ayam pun rega nak naik dah RM11 sekilo pula. Dia marinya macam-macam tu. Keluar sana sini apa semua. Ish. Akhirnya tak buat ibadat korban. Kan? Jadi Syekh Qadir ni ambil dia punya terompah, dia punya kasut dia, dibaling ke arah suara yang dia dengar tadi. Dia kata apa dia? Izhab ya la'in. Izhab ya la'in. Baling tu terbakar tu kan. Berambus wahai laknat Allah. Pergi mampus wahai laknat Allah. Gitulah. Syekh Qadir tahu yang datang duk hasut tu Iblis dan syaitan. Sama juga hak Nabi Ibrahim tadi. Maka dibaling tu yang kita sejarah melontar jamrah tu, Jamratul Aqabah, Wusta pula. Hak yang buat haji tahulah macam mana nak baling. Silat-silat hari bulan duk baling punggai kena kepala orang aja doh, tuan-tuan. Kan? Dah ada dah tempat jamrah tu. Kita duk kursus haji dah banyak. Jangan baling kepala orang. Tak kena juga kepala orang. Aja doh batu besar. Taklah besar sangat, besar-besar ni, tapi kena sakit kan. Kan? Baik, nak sebutnya itu lontaran jamrah itu simbolik kita membenci Iblis dan syaitan. Bukan ada syaitan dalam tu, tapi simbolik. Kita buat tu kerja haji tu. Pun balik daripada haji boleh tahan kot seminggu dua, sebulan dua. Lepas tu mula balik buat perangai sama juga. Duk ribah, mengadu domba, fitnah, menuduh orang, mengumpat. Tu kata di Mekah kita boleh baling tu, baling sungguh geram pada Iblis syaitan. Balik-balik sebab gangguan. Hidup kita macam tu, tuan-tuan. Dia tak boleh senang dan tenang nak buat ibadat. Kalau senanglah ibadat nak buat, tenanglah ibadat nak buat ni, dia tak ada cabaran, dugaan, ujian. Syurga ni bukan nilai RM1 dua dah. Bukan nilai sekupang dua, tuan-tuan. Syurga Allah, nilai yang cukup mahal. Allah nak lihat, Allah nak tengok siapa betul-betul yang ikhlas. Sebab itu Iblis ni dah bagi tahu pada Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in.
kami akan sesatkan anak Adam yang nak beramal ibadat, yang nak buat baik, yang mengesakan Allah, illa mukhlasin, kecuali hak depa yang buat ibadat ni yang ikhlas. Sungguh-sungguh lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hak ni yang kami jauh, kami tak boleh dekat. Betul, dia tak boleh nak racun Sumayyah binti Khayyat, Sri Kandi pertama yang syahid di Mekah, mempertahankan iman akidah. Sebab Sumayyah ikhlas, tak ada kepentingan langsung dia masuk Islam ni kerana Allah. Diseksa pada waktu itu keluarga Yasir. Siapa dia Yasir ni? Suami kepada Sumayyah, Sumayyah isteri kepada Yasir, ibu sekalian. Dan anak Ammar juga didera, diseksa. Cuma Ammar tak mati, diseksa. Yasir bapa Ammar dengan mak Ammar, Sumayyah binti Khayyat, akhirnya mati, diseksa, mempertahankan akidah. Kita boleh tahap tu tuan-tuan, hebatlah. Kita boleh, kalau tara tu lah kita punya iman tu, memang kita kata hebat, tak mampu. Di India pergi hina Islam hari ni, berapa ramai yang menentang, yang membantah, buat demonstrasi. Kerajaan Indonesia halau juta India daripada Indonesia. Hampa main dengan Indonesia, nampak? Hina Islam. Hey, get out, keluar daripada negara kami. Tu keluar duta India di Indonesia. Kita nak tahap betul-betul, kita kata aku tak boleh. Jangan hang hina Tuhan kami, jangan hang hina Nabi kami, jangan hang hina agama kami. Hak lain hampa buat, tapi tiga ni hampa jangan main. Tuan, yang kata ni nak ikhlas sungguh-sungguh dengan agama, kita lah yang nak membela agama. Siapa lagi nak membela agama kalau bukan kita sebagai orang hamba Allah? Siapa lagi yang nak membela agama Allah kalau bukan daripada kalangan kita orang Islam yang ada hari ini? Cuma Nabi pernah sebut di akhir zaman, Nabi kata apa dia? Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha. Waktu aku hidup ni, zaman nak berlaku akan datang ni, kata Rasulullah. Wahai sahabat, hampa dengar, tak jauh lagi dah, dekat ni, hampir sangat. Zaman apa dia ya Rasulullah? Lagu mana akan jadi masa tu? Apa yang akan berlaku? Tragedi apa dia? Seluruh dunia, kata Rasulullah, akan kerumun mengerumuni negara-negara Islam, umat Islam. Nabi buat pula tamsilan, perumpamaan, analogi. Nabi kata akalatu ila qasa'atiha, macam makanan yang tersedia di hadapan. Tak sabar lagi dah tuan-tuan. Kalau lagi nak makan, nak kedarahan, macam tadi derian dengan pulut nasi durian, dengan derian musangking, IOI, macam-macam lagi lah. Hak tu yang derian, hak makanan yang lain. Nabi buat perumpamaan macam tu. Hak orang-orang yang musuh dengan Islam ni, dia pun tak sabar dah. Tunggu, kami tak sabar dah, boleh masuk-masuk terus. Kemudian sahabat bertanya, adakah sebab wa min qillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Adakah sebab bilangan umat Islam ni kuantiti tak ramai? Apa Nabi jawab? Qal bal antum yawma idzin katsir. Bahkan Nabi kata waktu tu hampa ramai wahai sahabat. Orang Islam ni ramai, bukan sikit. Hari ni tuan-tuan 2 bilion dah sampai cecah umat Islam di seluruh dunia ni, 2 bilion. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayli. Akan tetapi kata Nabi, jumlah yang banyak itu, kualiti mereka kualiti yang cukup rendah. Seumpama Nabi buat perumpamaan lagi, buih-buih timbul di waktu banjir, waktu banjir. Buih timbul keluar tu, kita sentuh buih tadi, pecah, sentuh pecah, sentuh pecah. Kualiti. Bukan tak ramai umat Islam di Malaysia. Hari ini 30 juta, 15 juta, kurang-kurang 15 juta Muslim Malaysia. 15 juta. 15 juta ni lebih kurang Islam yang berada di Perancis. Perancis 60 juta penduduk, lebih kurang 15 jutanya Muslim.
Tapi kita lihat di dalam negara kita, kajian yang dibuat tuan-tuan, 85% umat Islam tak semayang 5 waktu sehari semalam. Ni kajian dibuat. 85% ibu-ibu tuan-tuan sekalian. Ni masuk anak-anak kita ni. Subuh ni tak tahu cucu kita bangun kedah nak kat 7.20 dah. Syuruk ke apa dah? Syuruk dah kot. Habis dah. Tak mayang lagi. Cuti ni hari Jumaat, hari berkat. Pagi nampak berapa ramai anak-anak muda mari tuan-tuan. Nak cucu kita boleh main. Terus kira kata hujan, tak hujan pun tak main juga. Hujan lagi. Saya lebih 20 tahun dah dalam aktiviti dakwah ni, dalam negara, luar negara tuan-tuan. Macam-macam pengalaman lah tengok. Betul. Hai yang mari masjid ni, yang mari duduk di masjid ni, kita lah. Umur dah atas lebih 50, 60. Macam orang sebut bakar-bakar jenazah dah kita ni. Betul yang duduk di masjid. Persatuan orang pencen, kan, kelab rambut uban tu. Mari nak anak muda ni tak pasal susah anak muda nak main tuan-tuan. Saya sebut ni dalam negara ni tuan-tuan. Pengalaman saya di Eropah, di United Kingdom, di England dan sebagainya. Tok Siak paling muda 18 tahun di Manchester, di England tuan-tuan. Anak muda Tok Siak 18 tahun. Tok Siak boleh jadi Tok Siak tu pada umur 18 ish, kita kata hebat. Mana nak cari Tok Siak umur 18? Ada masjid di Kedah. Kalau ada tu boleh bagi anugerah tokoh Maulid Rasul aku, tokoh Mak Hijrah ke apa ke. Payah tuan-tuan. Sebab apa dia? Kadang-kadang tuan-tuan, sometimes mak bapak, parents ni, walidaini, mak dengan ayah ni, daripada awal lagi mereka tak didik anak tu dengan alung angah pergi masjid mayang jemaah dah, mayang di rumah dah, pergi masjid. Ni yang kata kadang-kadang mak bapak, bukan kadang-kadang, selalu dah lah ni. Mereka tak galakkan anak mereka nak pergi masjid di awal waktu, apa dia usia yang muda. Tu bila mana anak dah nak nikah, buat-buat pergi masjid sebab nak nikah, kan? Pula pak mentua kata ni nak nikah ni kira Muhammad bawa pergi masjid. Tu yang kira tak pernah pi jadi pi, malu kalau tak pergi masjid, pergi masjid. Dah menikah pun pergi masjid. Tapi berapa hari lepas tu hilang raibu ruyuk nak lekat betul-betul macam burung merpati ni. Merpati masjid ni bukan senang. Ni golongan syabab ni, syabab bakal qabla haramik. Sebelum tu hampa muda, kata Nabi, rebut. Sebab itu tuan-tuan, nama yang disebut di antara Mu'adh bin Jabal, Islam dia orang Ansar di Madinah, Yathrib. Mu'adh bin Jabal adalah orang muda 18 tahun Islam di Madinah. Dan orang yang awal memeluk Islam bersama dengan Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Satu orang remaja, umur dia lebih kurang 14 tahun dah Islam bersama dengan Nabi. Al-Muqri, Mus'ab orang yang pandai baca Quran. Sebab itu Rasulullah hantar, sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, Rasulullah hantar siapa dia? Yang pertama Mus'ab bin Umair tadi, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, hak yang buta tu. Dia buta, lahir buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dua ni Nabi hantar dulu ke Yathrib. Ajak pada mereka orang-orang Ansar ni apa dia? Mengaji Quran. Sampai-sampai Mus'ab terus jumpa Mu'adh bin Jabal. Tu yang saya ambil anak saya yang tengah duk mengaji Maktab Mahmud, Mu'adh. Tapi tak Mu'adh Jabal, Mu'adh bin Abdul Halim. Alhamdulillah selesai Maktab Mahmud, dia minat nak belajar di luar negara. Rezeki dapat belajar di Jordan bulan 10 tahun lepas. Ni bulan 10 tahun ni, setahun. Dia minat ambil syariah, Islamic banking. Saya kata pergi tak apalah, abah cari duit mahal, kan? Di Universiti Yarmouk di Jordan, Irbil. Kawan rapat dia dengan anak Radi Madin. Anak Radi Madin kawan rapat dia daripada Maktab Mahmud lagi. Tu pergi Jordan pun dapat universiti yang sama, cuma bilik dia tak sama dengan anak Radi Madin. Bilik lain-lain, dia ada kawan lain.
Ini tuan-tuan, nak sebut Muaz ni memeluk Islam bersama dengan Mus'ab. Muda tak? Mus'ab pun muda, Muaz pun muda. Ramai lagi lah Amir bin Fuhairah, yang perempuan Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ramai yang muda. Usamah bin Zaid ni semua muda-muda ni. Malangnya hari ni anak muda tak buat pengorbanan sebagaimana pejuang-pejuang Islam yang hebat. Hanzalah bin Abi Amir nampak sanggup tinggalkan isteri yang baru dinikah sebab nak menuju syurga ni. Aku tak mau menangguhkan urusan aku untuk masuk ke syurga, wahai bidadari aku di dunia. Hanzalah boleh bagi tahu macam tu pada bini dia yang baru dinikahi oleh Hanzalah ni, ibu sekalian. Tak sampai satu malam Jumaat nikah malam tadi, bila mana Nabi kata Hanzalah tak apalah, besok lewat sikit waktu duha, hampirlah Uhud, tak terkalut. Sebab Hanzalah hampir-hampir pasti nak membatalkan saat akhir ni, hari menikah. Kebetulan pula hari itu musuh datang daripada Mekah yang kata musyrikin, tentera 3,000 orang, Islam 1,000 yang nak mara ke Jabal Uhud, perang Uhud. Hanzalah kata, tak ya Rasulullah, aku nak batal, tak usah, aku nak pergi perang. Nikah ni kemudian lah, kalau ada rezeki nanti balik, kalau tak mati tak ada nikah dah. Bayangkan Hanzalah tu nak utamakan anak muda ni, nak utamakan perang ni daripada menikah dengan bini. Nikmat dengan bini tak apa, ganti esok di syurga, bidadari ada. Wah, hebat tuan-tuan. Bang kata isteri dia dah menikah, setuju juga menikah malam. Ikutlah cakap Nabi tadi. Bang, janganlah kalut sangat. Nabi kan dah bagi tahu besok lewat sikit pun tak apa pergi Uhud. Tak. Suami di pada waktu ini sebelum subuh, menjelang subuh, dengar dah riuh tentera musyrikin datang daripada Mekah. Dia tak tunggu dah tuan-tuan, siap semua dia punya alat-alat dia. Kemudian ialah apa benda yang perlu dibawa, baju ke apa benda di medan Uhud ni. Bang, kan Nabi kata besok dah, dia tak peduli. Apa dia cakap pada isteri dia? Yang abang tak mau menangguhkan urusan abang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Speechless, terus terdiam isteri dia tuan-tuan. Bila Hanzalah bagi tahu dok abang ni, aku tak mau tangguhkan urusan aku untuk masuk ke dalam syurga. Takdirnya waktu di medan Uhud gugur syahid syuhada Uhud tuan-tuan, Hanzalah bin Abi Amir. Boleh anak muda buat lagu tu, nak mari masjid dah, bukan kata nak pergi perang, mari masjid je. Pagi ni berdengkak tidur tuan-tuan. Malam tadi pukul berapa hang tidur? Pukul 3 pagi. Duk main apa? Main handphone. Main game, handphone game. Tu. Ni yang kita hari ni anak-anak muda. Bagaimana? 85% umat Islam tak semayang di dalam negara tuan-tuan. Baki 15% sahaja. Hadza faqat, itu sahaja. Yang duk semayang tungkuh lumuh 5 waktu ni 15%. Hak yang selebih 85 depa semayang. Maghrib, Isyak tak buat, subuh tinggal. Hak semayang pun gagal. Walhal Allah pasangkan pada ayat kedua surah Al-Kautsar, apa yang kau perintah, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, hampa semayang pada aku, kemudian yang kedua hampa buat sembelihan korban. Mayang dak, macam mana nak buat korban? Muslimat yang dirahmati Allah. Bukan orang sinilah jauh kot, ni orang Zimbabwe ke macam tu. Ni hari ni tuan-tuan, orang tak alert, orang tak sensitif hari ni. Hal agama ni orang tak sensitif. Tapi bila hal dunia ni yang Nabi sebut hadis yang saya baca tadi. Bila musuh ni tak sabar dah, depa nak pi balun umat Islam. Bahkan sampai peringkat depa nak bunuh umat Islam ni kalau boleh. Macam kita buang kara ni, orang Islam ni hidup di dunia. Sana tak boleh, sini tak boleh, haram sana, haram sini. Boleh. Puak-puak kapiak tuan-tuan. Lalu kata Nabi, kualiti umat Islam macam buih-buih yang timbul pada waktu banjir, waktu bah.
Lalu kata Nabi, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah cabut rentak dalam hati mereka ni rasa takut terhadap umat Islam dan negara Islam. Saudi sendiri tuan-tuan ikut telunjuk Amerika, kita nak kata apa dia, macam bagaikan kena cangkuk di hidung Saudi. Daripada tengoklah tak ada apa di Riyadh, dan juga Riyadh ni ibu negara Saudi, bukan Mekah. Kau orang silap, Saudi ni ibu negara dia bukan Mekah, bukan Madinah, ibu negara dia Riyadh. Kalau pergi Riyadh ni tuan-tuan, kelab malam macam-macam, Jeddah kan, haram Jeddah, haram Jeddah. Kita duk sebut haram Jeddah, haram Jeddah. Jeddah ni tuan-tuan nak sebut ni tempat hari ni Soho, kelab malam, joget sana joget sini, menari sana menari sini, arak. Riyadh dengan Jeddah dah ada arak dah. Nampak? Sebab ada Mekah Madinah je lagi. Kalau tak ada Mekah Madinah, Saudi tak tahulah Tuhan nak bagi musibah bala apa, kita pun tak tahu tuan-tuan. Nak harapkan Saudi, tengok Dubai, UAE jangan katalah tuan-tuan, arak biasalah. Saya pergi apa dia Bahrain, saya pergi ke Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, ingat lagi beberapa tahun yang dulu, sama dengan Ustaz ni apa dia ni Abduh, Ustaz ni Abduh, saya dengan apa dia Haji Keril lah, ni ketua penerangan kan PAS Malaysia. Sebelum tu dia ketua pemuda. 3 orang, saya, Haji Keril dengan Ustaz ni Abduh, ada program di Dubai, Abu Dhabi dan di Bahrain, Qatar satu lagi di Doha, Qatar. Pergi ke Bahrain. Lepas kata Ustaz di Bahrain ni dahsyat tak dahsyat, hak pelacur jangan tanyalah, pelacur dah tentulah, Abu Dhabi, Dubai. Ni mari sembahyang subuh dalam keadaan mabuk, la ilaha illallah tuan-tuan. Ni orang duduk luar di Bahrain cerita ni. Di Bahrain ni sampai dia berpis main subuh dalam keadaan mabuk Ustaz. Mulut tu saya cerita bau arak. Tapi boleh mayang ni. Mayang dalam keadaan arak. Tu. Taat pula daripada Tuhan tu, tapi minum arak. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan. Ni negara Arab. Hak yang tak Arab tuan-tuan jangan sembang. Kan? Yang tak Arab, hak yang Arab pun lagu tu, yang tak Arab cuba bayangkan. Ramai tak? 2 bilion. Ramai. Tu tadi macam buih yang timbul waktu banjir. Pegang, sentuh, pecah. Pegang, sentuh, pecah. Sebab itu orang kapiak dia pun tak takut dengan orang Islam. Kualiti. Dalam negara kita pun sama juga. Macam mana perangai akhlak. Duk mabuk dengan ketum. Duk isu ketum lah ni. Kemudian dengan macam-macam Melayu juga hak menagih. Yang mengedar muka orang Islam. Yang menagih orang Islam. Yang lingkup orang Islam. Macam mana dia pun nak tengok Islam ni betul-betul agama yang konstruktif, yang membina, agama yang maju. Kita sendiri yang tak maju tuan-tuan. Islam elok, tapi pembawaan kita. Dan sehinggalah akhirnya Nabi kata dalam hadis itu, wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahna. Allah campur pula penyakit wahan dalam hati umat Islam ni waktu ni akhir zaman. Wa mal wahni ya Rasulullah, apa dia penyakit wahan? Nabi pun jawab, al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan penyakit hang cinta dunia, dia punya kawan dia benci kepada kematian. Bila dah cinta dunia, automatik dia akan benci kepada kematian. Inilah penyakit yang ada pada umat Islam hari ini. Duit banyak, tak berjuta pun, ribuan duit, tapi tak mau buat ibadat korban. Pada diri sihat. Hak Nabi kata ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang ramai umat manusia lalai dengannya, terpedaya, tertipu. Nikmat apa dia? Kata Nabi, yang pertama sihah, as-sihah, nikmat sihat tubuh badan. Kita lalai cuai, dah sakit baru nak sebut Allah. Allah. Hak sihat nak sebut Tuhan, zikir la ilaha illallah. Tak pernah pegang biji tasbih. Koklah istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, selawat 100 kali. Fa'aksiru, Nabi kata hari Jumaat khusus hampa banyakkan selawat ke atas aku. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyar. Sekali hampa selawat, kata Nabi, Allah selawat pada hampa 10 kali. Fa'aksiru, Nabi kata, perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Kita hari Jumaat, jangan buang masa tuan-tuan.
Boleh 1000 kali. Itu kalau boleh ibu sekalian tuan-tuan, champion lah. 1000 kali. Tak boleh 300 tu pun kira minimum lah. 100 tu kita tu zaman dulu. Law ni upgrade 300 ataupun 300 sampai 1000. Ya. Bermula daripada 300 to 1000. Buatlah tuan-tuan. Ni hari Jumaat khusus. Bila dah cinta dunia, kita tak mau dah pada mati ni. Bila tak mau ingat kepada mati, tak seronok dah, habis nampak. Nak buat ibadat tak ada khusyuk, tak ada seronok, tak fikirlah. Apa yang aku dapat daripada ibadat korban? Takat daging ni aku boleh dapat. Kopi lah nanti, mereka bagi kupon tak kupon, aku dapat 3 kilo. Balun al-bantayun, wal sapuyun, wal balunun. Wal makanun, wal licin. Itu tambah satu lagi tuan. Makan, licin habis. Inilah yang kata penyakit wahan di akhir zaman. So, untuk akhirnya kata ulama, man arada salah wal islah wal majda wal izzah bi ghairi jihad wa tadhiyah fa huwa halim wahib. Kata ulama, ni bukan hadis. Kata ulama, barang siapa yang mahukan kepada kebaikan, penambah baikan, ketinggian, kemuliaan bi ghairi jihad wa tadhiyah, lalu mereka tak buat jihad, tak melaksanakan jihad perjuangan, dan mereka tidak melakukan udhiyah, pengorbanan. Nabi kata, apa dia ulama kata, fahuwa halimun wahim, seumpama orang yang mimpinya mimpi kosong. Habis tuan-tuan. So inilah yang kita nak ambil sebagai satu rumusan kesimpulannya. Ibadat korban ini perlu, bahkan berterusan daripada semasa ke semasa. Dia tak lari. Pengorbanan, perjuangan. Perjuangan, pengorbanan. Dalam perjuangan mesti melakukan pengorbanan. Pada harta, pada duit ringgit, pada diri kita, masa kita apa semua. Kalau kita duk sayang pada dunia, tak akan buat benda-benda yang macam ni. Baik perjuangan, baik pengorbanan. Nilai syurga yakni bagi orang yang berjihad fi sabilillah. Ingat, syurga milik orang yang jihad fi sabilillah. Kalau tak berlaku jihad fisabilillah pada diri dia, hampa jangan haraplah tempat hampa di dalam syurga. Itu yang kita tanamkan betul-betul, yang kita ikat sungguh-sungguh pada tubuh badan kita. Perlu teruskan kita punya perjuangan dan pengorbanan, kelangsungan hidup. InsyaAllah mudah-mudahan redha Allah itu yang lebih besar daripada redha manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian, belakang tu ada tabung dana operasi sekolah tahfiz saya di Ipoh. Kalau ada yang nak infak, yang nak sedekah, nak zakat pun boleh. Ada tabung tu, bolehlah masukkan ke dalam tabung dana operasi sekolah tahfiz Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah ataupun singkatan ni MATAK di Ipoh, yang saya pengasas. Dan yang kedua, ada lagi yang nak membeli minyak wangi Raihana Syifa. Dulu saya dibawa sini, selalulah kerap. Ni minyak ni masih ada lagi. Minyak yang diimport daripada Dubai, dan minyak ni telah disyifa, diruqyah, dijampi oleh berbagai almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Walaupun 2 tahun dah Datuk Ismail Qamus dah meninggal, tapi minyak ni masih ada lagi. Ini last akhirah. Ya, tak ada apa, tak ada lagi dah. Ni orang kata apa dia, jampi yang ada baki lagi, yang masih lagi saya simpan. Datuk punya jampi bacaan ayat-ayat ruqyah. Sebetul 30 250. 250 promosi. Pelbagai khasiat adalah untuk sihir, santak, untuk anak-anak pelembut hati yang lambat bercakap, boleh sapu dekat ni tengkuk leher di Negeri Sembilan. Dengan izin Allah, budak ni boleh bercakap. Anak autisma, macam-macam. Yang perempuan fibroid, yang kanser pun ada juga. Yalah, dengan izin Allah kita retiak tuan-tuan. Dengan izin Allah, kanser tahap 3 orang Shah Alam, Selangor. Dia minum, ni minyak ni boleh minum, tapi jangan banyak ah. Setitik 2 titik campur dalam air suam, minum. Alhamdulillah. Tapi bukan sebotol lah, dia beli lebih 10 botol. Kanser dia, dengan izin Allah doktor kata dah hilang dah, ataupun dah sembuh dah dengan izin Allah.
fibroid ibu-ibu sekalian, sis dan sebagainya, ada penyakit orang perempuan, dan migraine pun boleh, sakit perut, cubalah ikhtiar yang mana boleh minum, minumlah. Untuk dalaman minum, luar sapu yang luka dan sebagainya. Ni ada lagi sikit yang saya jual, ada lagi ni. Dan yang ketiga, sahabat saya ada bawa Quran untuk wakaf. Wakaf Quran, niatlah pada arwah yang dah meninggal, ada di belakang. Satu naskah untuk wakaf RM30. Itu sahabat saya bawa sama dengan saya daripada Kuala Lumpur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Wallahu a'lam.